Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghimpunkan kita di rumah Allah untuk menyebut dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir bersama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana zikir adalah merupakan penawar kepada jiwa kita. Alangkah kita memerlukan kepada zikir yang ianya adalah menjadi syifa, menjadi obat kepada hati nurani kita daripada pelbagai macam penyakit, daripada penyakit stres, daripada penyakit kesedihan, daripada penyakit sombong, daripada penyakit sempit hati dan perasaan, daripada penyakit gelisah, daripada penyakit risau. Kesemuanya itu adalah bahagian daripada hal-hal yang mengganggu kepada hati seseorang yang dapat dihilangkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang ketika berzikir tenang hatinya. Ketahuilah dengan berzikir hati akan tenang. Apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah sebagai acara pembuka akan majlis-majlis yang akan dilakukan di masa akan datang secara berterusan. Ianya adalah memberikan kepada kita satu semangat untuk kita istiqamah hadiri majlis-majlis seumpama ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disenangi oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara berterusan walaupun ianya adalah sedikit. Majlis yang akan dilakukan istiqamah dari masa ke semasa di masjid ini dituntut kepada kita untuk istiqamah menghadirinya, supaya kita termasuk daripada golongan orang-orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena melakukan amal perbuatan ibadah secara konsisten, secara istiqamah dan juga berterusan. Majlis kita pada malam hari ini adalah membaca ratib Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, disambung dengan bacaan Asma'illahil Husna. Ratib Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas adalah kumpulan daripada zikir-zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang dihimpunkan oleh beliau dalam kumpulan yang dinamakan ratib, yaitu kumpulan zikir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ratib artinya susunan. Oleh karena zikir itu disusun sedemikian rupa oleh penyusunnya, yaitu Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, maka susunan zikir itu diberi nama ratib karena arti daripada ratib adalah susunan zikir yang disusun secara tartib. Penyusunnya yaitu Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang hidup lebih kurang 400 tahun yang lalu daripada zaman kita sekarang, hidup di bumi Hadramaut yang berasal kawasan yang namanya Hurairah. Mula daripada kecilnya beliau dididik untuk suka kepada zikir, duduk dengan para masyayikh dan belajar ilmu pelbagai macam bidang ilmu. Maka beliau Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas mendapat pesanan daripada gurunya, yaitu Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, untuk pergi berdakwah di semerata tempat untuk menyampaikan ilmu yang merupakan warisan daripada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau Umar bin Abdurrahman Al-Attas adalah merupakan cicit kepada baginda Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab yang demikian, beliau berkelana juga kemari untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga beliau mengatakan salat Jumat ini sudah tidak menjadi wajib kepada saya. Bermakna bukan beliau tak salat Jumat,
karena selalu bermusafir berdakwah, sementara safar adalah menjadi sebab bolehnya seseorang itu untuk tidak melakukan solat al-Jum'ah karena safar. Al-Imam Umar bin Abdurrahman tidak berlalu dalam satu minggu kecuali keluar ke sana dan juga kemari untuk dakwah, menyampaikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikenali dengan seorang yang tawadhu, dikenali dengan seorang yang alim, dikenali dengan seorang yang zuhud, dikenali dengan seorang yang wara, dikenali dengan seorang yang ahli dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anugerah yang Allah berikan kepada beliau itu, daripada kemuliaan tawadhu'nya, daripada kemuliaan amalan zikirnya, tidak hanya dilakukan oleh dirinya sendiri, akan tetapi dikongsi oleh orang lain, yaitu dengan menyusun buku susunan ratib yang kita baca pada malam. Walaupun beliau sudah 400 tahun yang lalu, namun peninggalan daripada kumpulan zikir yang disusun oleh beliau sampai hari ini di timur dan di barat, tak kira di Hadramaut, tak kira di Mesir, tak kira di mana-mana tempat di Indonesia, termasuk di Malaysia, menjadi amalan kepada masyarakat di sini khususnya dan juga tempat-tempat yang lainnya. Ianya adalah merupakan sebagai pertanda keikhlasan daripada penyusun ratib ini, sehingga peninggalannya dilakukan, diamalkan secara istiqamah di semerata tempat, yaitu ratib yang kita baca pada malam hari ini. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan amalan ratib yang kita baca pada malam hari ini sebagai pembuka akan menjadi majlis yang berterusan dan istiqamah dihadiri oleh kita semua, khususnya ahli qaryah di kawasan sini, istiqamah menghadiri majlis-majlis seumpama ini untuk mendapatkan keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita untuk memperbanyak berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kamu kepada Allah pagi dan juga petang. Tidak ada perintah di dalam Al-Quranul Karim yang memerintahkan kepada hamba, yang perintah itu datang daripada Allah. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ada perintah daripada Allah, yang perintah itu mesti diiringi dengan kalimat banyak. Tidak ada kecuali perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mesti akan diiringi dengan kalimat yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kaum lelaki yang berzikir dengan banyak dan juga kaum wanita yang berzikir dengan banyak akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pengampunan dan juga ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali perintah zikir dalam Al-Quran adalah mesti diiringi dengan banyak. Ianya menggambarkan kepada kita bahwasanya seseorang itu hendaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir, karena ianya adalah merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di dalam Al-Quranul Karim juga, tidak hanya Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berzikir dengan zikir yang banyak, akan tetapi diajarkan untuk berzikir bersama-sama juga. Berzikir walaupun ramai, walaupun bersama-sama dengan suara yang keras atau dengan suara perlahan-lahan. Baginda Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim ketika memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi berdakwah kepada Firaun, maka Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alni waziran min ahli. Ya Allah, jadikan untuk aku teman yang menemani aku untuk berdakwah menghadap kepada Firaun. Haruna akhi,
yaitu Harun saudara saya, jadikan dia teman kepada saya. Ushdud bihi azri, kuatkan saya dengannya, dengan Harun untuk berdakwah menghadap kepada Firaun. Kemudian Nabi Musa mengatakan kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, agar supaya kami berdua Musa dengan Harun sama-sama berzikir dengan zikir yang banyak, dan kami berdua bertasbih dengan tasbih yang banyak. Subhanallah, sehingga Nabi Musa pun ingin berzikir bersama dengan Nabi Harun, berzikir dengan Nabi Harun dalam zikirnya, dalam tasbihnya ingin bersama-sama dengan zikir yang banyak, dengan tasbih yang banyak. Oleh sebab yang demikian, zikir di dalam Al-Quranul Karim disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga caranya untuk berzikir pun baik bersendirian ataupun bersama-sama, ianya adalah menjadi amalan para anbiya dan juga para rasul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, katanya, ya Mu'adz, inni uhibbuk faqul fi wa la tada' fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, aku sayang kepada engkau. Setiap kamu selesai daripada salat, jangan kamu tinggalkan untuk membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir menyebut namamu, dan bantulah aku untuk bersyukur kepadamu, dan bantulah aku untuk sempurna dalam beribadah kepadamu. Sehingga dalam pesanannya khusus kepada Mu'adz, menasihati kepada beliau agar supaya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibantu untuk berzikir, supaya tidak lupa daripada Allah, supaya tidak lalai daripada Allah, sehingga menjadi amalan kepada kita sampai hari ini dan kepada umat sampai akhir zaman. Setiap kali selepas daripada salat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, mematuhi daripada nasihat dan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa tanda engkau sayang kepada hambamu? Allah. Dalam hadis qudsi, Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apakah tanda kalau engkau sayang kepada hambamu? Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabi Musa, ya Musa, idza ra'aita 'abdan aktsara min dzikri fa'lam anni uhibbahu adintulah. Wahai Musa, kalau kamu nampak ada hamba yang banyak berzikir menyebut nama aku, ketahuilah kalau aku suka kepada dia dan aku izinkan kepada dia. Tapi kalau kamu nampak kepada orang yang tidak berzikir menyebut nama aku, ketahuilah aku tidak suka kepada dia dan aku tidak mengizinkannya kepada dia, yakni tidak diizinkan untuk mendekatkan dirinya dengan Allah melalui amal yang saleh. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda kasih sayangnya kepada hamba dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab demikian, bertuahlah seseorang yang setiap hari berzikir kepada Allah sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita melihat di dalam nas-nas Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan kepada kita pelbagai macam manfaat dan faidah daripada zikir kepada Allah. Di antaranya adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya akan tenang. Dalam keadaan senang, dalam keadaan nikmat dia tenang, dalam keadaan musibah dia pun juga tenang. Berada dalam keadaan mendapatkan anugerah daripada Allah, dia tenang. Ketika berhadapan dengan masalah dia pun juga tenang, tidak gelisah. Inilah orang yang berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul al-qulub. Orang-orang yang beriman yang tenang hatinya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Kalau melihat di dalam Al-Quranul Karim faedah-faedah zikir yang menjadi sebab kepada seseorang dalam ketenangan walaupun dalam kesusahan, dan dengan zikir itu seseorang akan terangkat kesusahannya
Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kesusahan akan diangkat oleh Allah. Dengan zikir kepada Allah, hal-hal yang mengganggu akan dihilangkan oleh Allah. Kegelisahan akan diangkat oleh Allah. Musibah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berzikir. Bukankah kita dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim tentang Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan dan berada di dalam lautan yang dalam. Kemudian ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan tidak bergerak, faltaqamahul hut, ditelan oleh ikan. Ikan itu besar, mulutnya pun juga besar, maka Nabi Yunus ketika masuk ke mulut ikan tidak digigit oleh ikan tetapi ditelan. Oleh sebab itu bunyinya dalam Al-Quran faltaqamahul hut, ditelan oleh ikan dan bukan digigit oleh ikan. Maka dengan demikian ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan, berada dalam ikan berbaring macamnya sekian lama dalam perut ikan tidak bergerak, dan dalam keadaan beliau kesusahan pada waktu itu, apakah yang menyebabkan Nabi Yunus terselamat daripada perut ikan? Adakah orang memancing ikan dan membelah perutnya sehingga dikeluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan? Tidak demikian yang berlaku. Apa yang menyebabkan Nabi Yunus keluar daripada perut ikan? Zikrullah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, wa nada fid dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi Yunus menyeru kepada Allah dalam kegelapan malam, kegelapan dalam dasar lautan, kegelapan dalam perut ikan. 3 kegelapan. Kegelapannya di waktu malam memberikan isyarat pentingnya seseorang untuk berzikir kepada Allah, khususnya di waktu malam, khususnya pada waktu sahur, untuk beristighfar kepada Allah. Wa fil awabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sahur. Maka Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta, ya Allah tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin, maha suci engkau, aku adalah orang-orang yang berbuat zalim. Yakni menunjukkan keluhannya kepada Allah, menunjukkan kefakirannya kepada Allah, menunjukkan dirinya penuh dengan kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memanggil kepada Allah dengan mengakui kekurangannya. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami terima doanya Nabi Yunus dan kami selamatkan dia daripada kesusahannya, dan demikian kami akan menyelamatkan orang-orang yang susah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam ayat ini, fastajabna lahu, kami terima doanya Nabi Yunus, wa najjaynahum minal ghammi, dan kami selamatkan Nabi Yunus daripada kesusahannya. Kesusahan dalam perut ikan tak boleh bergerak. Katanya di dalam, adakah itu hanya manfaatnya hanya kembali kepada Nabi Yunus sahaja? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Tidak, ianya adalah juga untuk orang-orang beriman yang berzikir kepada Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab yang demikian didapati seseorang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukanya murung, susah nampak muka itu dalam keadaan dia memikul beban yang begitu berat, sehingga baginda Rasulullah ketika melihat kepada orang ini mengatakan, wahai fulan, aku nampak kamu ini dalam keadaan murung, mukamu dalam keadaan susah. Apa hal yang sudah berlaku kepada engkau? Kata orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya ini susah disebabkan saya banyak menanggung hutang. Maka kata baginda Rasulullah, mahu kamu aku ajarkan satu amalan yang kalau kamu buat Allah akan tolong kamu menyelesaikan hutang kamu. Katanya, apakah itu wahai Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, kalau pagi kamu baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat al-ham wal hazan. Daripada sifat al-ham wal hazan, kesedihan dan kesusahan. Al-ham, kesusahan yang akan berlaku di akan datang. Al-hazan, kesedihan akan perkara yang sudah berlaku sebelumnya.
Seseorang yang kalau diberitahukan oleh doktor kamu akan mengidap penyakit tertentu, walaupun dia belum kena penyakit, maka dia pun dah susah hati dulu. Belum kena penyakit tapi diberitahu akan kena penyakit tu di masa akan datang. Ini namanya alham. Al-hazan, hal-hal yang menyusahkan kita tapi sudah berlaku. Seperti salah seorang daripada keluarga kita meninggal dunia atau kita kehilangan barang, maka kita sedih. Ini namanya al-hazan. Nabi mengajarkan kepada sahabat tadi, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada alham wal hazan, daripada sifat malas dan juga daripada sifat lemah, dan juga daripada aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kedekut. Aku berlindung kepadamu daripada ditekan oleh hutang dan ditekan oleh orang-orang yang zalim. Maka orang itu pun mengamalkan doa yang diajar oleh Nabi. Tidak berlalu 3 hari melainkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepadanya untuk membayar hutang dengan zikir kepada Allah, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, zikir memiliki keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak berzikir disayangi oleh Allah. Orang yang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang yang banyak berzikir akan diangkat kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang banyak berzikir akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang rahmatnya kalau diberikan oleh Allah, yang dapat bukan hanya orang yang berzikir sahaja, yang lain pun juga dapat. Hatta orang yang berdosa pun kalau duduk dengan orang yang berzikir dapat juga pengampunan dosa disebabkan oleh karena orang yang berzikir. Demikian sabda Nabi SAW diceritakan dalam hadis yang sahih. Satu hari baginda Rasulullah SAW melihat kepada para sahabat sedang duduk berzikir. Kemudian ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, kenapa duduk bersama-sama? Katanya mereka menjawab, ya Rasulullah, jalasna nadhkurullah, kami duduk bersama-sama hanya untuk berzikir kepada Allah. Nabi bersabda, Allahi ma ajlasakum illa dhalik, demi Allah kamu tidak duduk kecuali untuk berzikir sahaja. Mereka menjawab, Allahi ma ajlasana illa dhalik, wahai Rasulullah, demi Allah kami tak duduk bersama-sama ini melainkan hanya untuk berzikir sahaja. Kata baginda Allah, aku mengambil sumpah daripada engkau, bukan daripada kamu, bukan aku tak percaya, tetapi aku melihat Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kamu dengan majlis-majlis zikir yang kamu lakukan. Penghujung hadiah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membiasakan diri hadir dalam majlis-majlis zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, angumu maghfuran lakum qad buddilat sayiatukum hasanat. Bersurailah kamu daripada majlis zikir itu bila mana selesai dalam keadaan kamu diampunkan dan juga digantikan dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini satu anugerah yang besar daripada Allah berupa pengampunan dosa dan digantikan sebanyak dosa yang diampunkan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah ghanimah, satu pemberian anugerah yang besar dari Allah kepada orang yang menghadiri majlis-majlis zikir seumpama ini. Malaikat datang kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Rabb, ya Allah, ada hamba yang datang dalam majlis zikir itu tujuannya bukan untuk berzikir, tapi ada hajat-hajat yang lain, tapi join juga dalam majlis zikir, ikut juga dalam majlis itu. Adakah dia termasuk daripada orang yang kau ampunkan juga walaupun datang bukan maksudnya untuk menghadiri? Dan nampak orang ramai, ada apa ni, nampak kereta parking banyak ke, walau motosikal pun banyak juga, atau kot ada apa-apa mungkin, so dia hadir juga di situ. Adakah dia termasuk orang yang kau ampunkan wahai Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, humul qaumul alladzi la yashqa bihim lisuhum. Dia duduk dengan orang yang diampunkan, dia pun diampunkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian keistimewaan daripada majlis zikir bila mana seseorang melazimkan diri menghadirinya.
kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dengan para sahabat berzikir kepada Allah, katanya ra'aitur rahmata tanzilu ilaikum wa uridu an usyarikakum fiha. Aku nampak rahmat turun kepada kamu, maka aku pun ikut bersama duduk dengan kamu untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baginda bersabda, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurullaha taala, tidak duduk satu kaum di satu majlis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan nazalat alaihimur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak ada satu kaum duduk berzikir kepada Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Allah akan memberikan kepada mereka rahmat dari Allah, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka dengan rahmat juga pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila mana seseorang mengabaikan pada majlis-majlis zikir, orang mengabaikan amalan berzikir, orang yang enggan untuk berzikir, maka hatinya akan menjadi keras. Kerasnya lebih keras daripada batu, bukan daripada segi fizikalnya, akan tapi daripada sifatnya. Sehingga hati yang keras tidak akan tersentuh dengan nasihat, tidak akan tersentuh dengan Al-Quran, tidak akan tersentuh dengan kebenaran, lebih cenderung pada kemaksiatan wal'iyadu billah, disebabkan hatinya dipenuhi dengan dosa dan tidak dibersihkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tak mau berzikir kepada Allah, perumpamaannya adalah umpama orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup, hatinya hidup, yang biasa berzikir kepada Allah. Orang yang mati, hatinya itu keras, mati, tidak boleh tersentuh, tidak boleh menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan lalai daripada zikrullah Subhanahu wa taala. Demikian bahaya kepada seseorang yang enggan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan dalam bait syairnya menyentuh tentang faidah daripada zikir, hikmah daripada zikir. Katanya, wa in rumta an tuhdha biqalbin munawwarin, kalau kamu mahu mendapatkan hati yang disinari oleh Allah Subhanahu wa taala, naqiyyin anil aghyar, bersih daripada noda-noda hati, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada benci, tidak ada buruk sangka kepada orang, hatinya bersih. Nak dapat hati seperti itu, fa'kif 'ala dzikri, biasakan diri kamu berzikir kepada Allah, istiqamah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alaihi fil dhalam wa fil dhiya wa fi kulli halin bil lisani wa bisirri. Biasakan zikir itu pagi, petang, dalam segala keadaan, baik itu dengan lisan ataupun dengan hati. Fa innaka in lazamtahu bitawajjuhin, kalau kamu biasa zikir dengan istiqamah dan sungguh-sungguh dengan penghayatan, badalaka nurun laysa kasyamsi wal badri, Allah akan menganugerahkan kepada kamu cahaya, bukan seperti cahaya matahari, bukan seperti cahaya bulan, walakinnahu nurun minallahi waridun ata dzikruhu fi suratul nuri fastagri, akan tetapi cahaya yang dimaksudkan adalah cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah sebutkan dan nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu yang menyinari langit dan juga bumi. Allah juga menyinari hati manusia, Allah juga menerangi hati manusia sehingga lapang dadanya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menyebutkan tentang orang yang membiasakan diri berzikir kepada Allah dalam hadits qudsi, najalisu man dzakarani, saya ini, kata Allah Subhanahu wa taala, rapat dengan orang yang berzikir menyebut nama saya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau hamba tadi sebut nama saya dalam hatinya, saya sebut namanya pada diriku. Fa in dzakarani mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun min mala'in,
Kalau hamba tadi menyebut nama saya di hadapan orang ramai, saya sebut namanya di hadapan yang lebih ramai lagi. Alangkah bertuahnya kalau nama fulan bin fulan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan lisannya banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang demikian itu bila mana mendekatkan diri kepada aku akan lebih dekat kepadanya. Demikian keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang digalakkan dan untuk dihafal juga adalah Asma'ullahul Husna yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, berdoalah kepada Allah dengan nama yang baik. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baginda bersabda dalam hadis, inna lillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama 99 isman. Allah memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha, barang siapa yang menghafalnya, barang siapa yang menghitungnya, barang siapa yang membacanya, barang siapa yang menyebutnya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita membaca Asma'illahil Husna, yang setiap nama dalam Asma'illahil Husna mempunyai makna yang tersirat dan juga yang tersurat, yang kita mengambil makna tersebut untuk menjadi amalan kepada kita, baik daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keagungan Allah, maka kita menghinakan diri di hadapan Allah. Bila mana nama-nama itu menunjukkan sifat keindahannya Allah, maka kita mengambil daripada sifat-sifat yang indah untuk kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang indah. Bila mana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang membuka ruang untuk kita meminta, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, yang menyebutnya, yang berdoa kepada Allah dengan nama-nama Asmaul Husna, maka akan masuk syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama mengatakan, apa maksud menghitung Asmaul Husna? Maksudnya adalah bila mana kita berdoa kepada Allah, sebut nama-nama Allah yang ada dalam Asmaul Husna tadi untuk kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wahai zat yang maha memberi rezeki, anugerahkan rezeki kepada aku. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Wahai yang maha memberi ampun, ampunkanlah aku. Itu pun juga Asmaul Husna. Wahakadha, meminta kepada Allah dengan menyebut Asma'illahil Husna ataupun menghafalnya dengan penuh penghayatan. Bila mana Allah namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, kita hendaklah memiliki sifat kasih sayang sesama kita terhadap diri kita dan juga kepada manusia, bahkan kepada makhluk yang lain. Maka orang yang mempunyai kasih sayang kepada seluruh makhluk, dia telah mengambil bahagian daripada nama Allah Al-Husna dalam sifat kasih sayangnya. Dengan demikian dia mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh yang maha pengasih. Kasihi semua yang ada di bumi, akan mengasihi kepada kamu yang ada di langit. Wa hakadha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata sahabat, kami dapat menghitung ketika duduk dengan Nabi dalam satu majlis, Nabi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam satu majlis 100 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kalau baginda Rasulullah banyak berzikir, kita hendaklah meneladani beliau untuk memperbanyak berzikir. Kata sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan taat ini banyak sangat, mana yang perlu saya lakukan untuk saya baca, untuk saya buat? Kata baginda Rasulullah, biasakan lidah kamu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kereta kita sedang driving, kita boleh zikir kepada Allah. Kita berada di bus station untuk menunggu
bas datang atau di train lagi tak ada apa nak dibuat, kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tidak mempunyai halangan adalah zikir. Setiap ibadah ada halangannya. Kalau solat tak ada wudu tak boleh solat. Tawaf tak ada wudu tak boleh tawaf. Haji tak boleh haji kecuali pergi ke tanah ke kota Mekah. Zakat hanya bagi siapa yang mampu. Puasa demikian juga ada pantang larangnya, tapi zikir tak ada. Bila-bila masa sahaja. Nak berzikir dalam keadaan hadas, dalam keadaan suci silahkan. Di bilik air kalau tak boleh berzikir dengan lisan, boleh berzikir dalam hati. Dalam keadaan janabah boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh berzikir berduduk, boleh berdiri, boleh berbaring, boleh bergerak, boleh berlari. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Diajarkan oleh Allah berzikir hatta berdiri, hatta duduk, hatta berbaring. Dalam segala keadaan tidak ada pantang larang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun juga. Itu adalah keutamaan daripada zikir berbandingkan kepada amalan-amalan yang lain. Saya akhiri daripada tazkirah pada malam hari ini dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari tentang keutamaan zikir. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir yang saya akan bacakan ini ada dalam ratib yang kita baca tadi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, disenangi oleh yang maha pengasih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu walaupun dua kalimat tapi berat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersama-sama pada majlis seumpama ini berazam untuk menghadiri majlis-majlis seumpama ini secara istiqamah. Masukkan dalam kita punya schedule setiap tanggal sekian hari ditentukan oleh masjid sini untuk bersama dengan Habib Ali bin Muhammad As-Segaf membaca Asmaul Husna. Sudah masuk dalam kita punya schedule, dalam punya kalender blok. Hari ini tak ada mana-mana jemputan, tak ada ajak dengan nak buat makan bersama dengan keluarga. Jom makan bersama di masjid bersama dengan Asmaul Husna dengan ratib Umar bin Al-Attas, maka keluarga akan bahagia, keluarga akan tenang, keluarga tak ada perselisihan, tak ada pertelingkahan disebabkan zikir Subhanahu wa ta'ala. Keluarga akan menjadi berkat, kawasan menjadi berkat, ahli qaryah menjadi berkat, masjid jadi berkat, hubungan antar manusia pun akan jadi berkat disebabkan oleh karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berayu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan lisan kita ini sentiasa basah dengan zikir kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada hati dan jiwa kita ketenangan ketika berzikir kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kepada hati kita untuk menghayati, mendalami rahasia setiap zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita dalam golongan orang-orang ahli zikir yang di akhirat nanti akan dipanggil khas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinamakan ahlul karam, yaitu orang yang banyak berzikir di bumi, dipanggil khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk syurga. Mudah-mudahan nama-nama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat dalam golongan ahlul karam, golongan al-mufarridun, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan keazaman kepada kita untuk istiqamah menghadiri majlis-majlis seumpama ini insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah berkati kepada semua yang hadir, muslimin dan muslimat, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hajat dan permintaannya, ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah berkati kepada pihak masjid, pengurusinya, imamnya, ahli jawatan kuasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka rahmah, hidayah, taufik, dan kepada ahli keluarganya dan juga ahli qaryah semua di sini insya-Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.